Okay, untuk pengetahuan Ustaz, Usrah ni kami dah buat sejak mula PKP lah, mula PKP tahun ni atas inisiatif Cikgu Siti Aizah. Mana Cikgu Siti Aizah? Ada dalam ni kan? Kami guru-guru perempuan lah untuk mengisi masa sepanjang PKP ni. Jadi setiap minggu lah, asalnya setiap Rabu tapi kami tukar kepada setiap Ahad pula. Alhamdulillah lah setakat ni berjalan dengan lancar lah setiap minggu. Okay, untuk hari ni kita akan mengupas tentang isu-isu dalam solat sunat, isu-isu menarik tentang solat sunat yang akan dibawakan oleh Ustaz Zulkhairi bin Muhammad Nur. Okay, saya perkenalkan sikit lah tentang Ustaz Zulkhairi ni. Nak sikit ke banyak? Sikit je. Sikit okay, yang dah message tu je. Yalah. Okay, Ustaz Zulkhairi ni muda lagi ke? Nak cakap umur ke? Yalah. Ustaz Zulkhairi ni 2 tahun je daripada saya. Tapi ilmunya banyak lah, sangat banyak. Lepasan Universiti Malaya lah sama dengan saya. Dan beliau merupakan seorang penulis buku, banyak buku telah diterbitkan dan juga buku secara online, buku apa nama dia? E-book. Antaranya buku ni lah dan juga ada buku lain seperti buku kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Adalah beberapa buku yang telah ditulis oleh Ustaz Zul lah. Dan Ustaz Zul ni juga merupakan ahli lembaga pengarah Yayasan Usuluddin. Dan beliau ni telah berkahwin, mempunyai 2 orang anak. Zaujahnya kawan saya lah, kawan baik jugalah, kawan daripada universiti. Okay, itu sajalah, tak nak cerita banyak, bahaya. Okay, seterusnya saya teruskan kepada Ustaz Zul lah untuk menerangkan tentang beberapa isu sebab dalam buku ni banyak, 70. Kalau nak bincang semua memang 2 hari, 3 hari tak habis kan. Jadi beberapa isu yang akan disentuh oleh Ustaz. Jadi kalau mana-mana sahabat-sahabat, rakan-rakan, cikgu yang nak bertanya tentang solat sunat boleh tanya nantilah lepas ni. InsyaAllah Ustaz Zul akan cuba menjawabnya lah. Okay, itu saja. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Zul untuk meneruskan pembentangan, mengulas buku tentang tajuk isu-isu dalam solat sunat. Silakan Ustaz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ustazah Husna sebagai moderator, Cikgu Su dan cikgu-cikgu sekalian lah. Saya pun tak tahu nak bahasakan macam mana tu. Mungkin ada ustazah ya, campur cikgu. Jadi saya bahasakan diri cikgu lah semua InsyaAllah pada guru. Jadi Alhamdulillah saya syukur sangat diberikan ruang oleh Ustazah Husna, kawan lama saya, untuk bersama dengan cikgu-cikgu pada hari ini bagi membincangkan tentang salat sunat ya. Baik, isunya banyak. Jadi saya punya cara begini, kalau cikgu-cikgu ada persoalan nak terus mencelah, silakan. Sama ada nak type di ruangan chat pun boleh. Tapi saya kira sebab kita ni dalam bentuk usrah je kan. Kalau cikgu nak terus tanya direct pun Alhamdulillah, itu lagi memudahkan lah. Saya pun tak tahu tajuk mana yang nak disentuh dahulu. Tapi saya dah fikir tadi, tak apalah kita mula daripada tajuk yang awal lagi. Ya, ini tajuk yang pertama saya bincangkan, iaitu manakah lebih utama antara salat dengan puasa. Jadi dalam buku ni, 70 isu unik dalam solat sunat ni, kita tak bincang semua isu. Saya hanya memilih isu yang unik sahaja ya. Kalau kita nak bincangkan semua isu berkaitan solat sunat, jadi buku ni akan jadi buku yang sangat tebal ya. Jadi kita fokus pada beberapa isu sahaja. Jadi cikgu-cikgu sekalian, kalau kita lihat perbahasan yang awal ni, ulama bahas mana lebih utama antara salat dengan puasa. Timbul perbahasan ini disebabkan ada beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan kedudukan puasa ini amat tinggi. Sehingga kan kata Nabi, tidak ada amalan yang dapat menandingi puasa. Fa innahu la adlalah. Sampai begitu ya. Dan banyak lagi lah, sehingga kan Nabi pun sebut, dia panggil hadis qudsi.
Nabi sebut kalamullah, ya, iaitu asyamuni wa ana ajzi bih. Puasa tu untuk aku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan balasan untuk orang yang berpuasa. Jadi kerana ada beberapa hadis menunjukkan tingginya amal ibadat puasa itu sendiri, membuatkan ahli ilmu pun membuat kajian. Manakah lebih utama antara salat dengan puasa? Baik, terlebih dahulu cikgu-cikgu sekalian, kalau boleh saya nak tanyakannya, puasa ni dia rukun Islam yang ke berapa sebenarnya? Okey, siapa boleh respon? Ustazah Husna? Saya kena respon ke? Boleh silakan. Puasa rukun Islam yang ke berapa? 3. 3. Ada yang Okey. kata 3, ada yang kata 4. Ustazah sendiri pilih mana? Saya pilih 3. 3. Okey. Ada jawapan lain daripada cikgu lain? Diam je cikgu semua ni. Jangan malu-malu, respon je. Saya juga pilih ketiga. 3. Okey. Lagi? Kalau nak type pun boleh, silakan ya. Cikgu Mimi tadi kan? Ya. Saya Okey. pun pilih 3. Cikgu Haiza pun pilih 3. Apa alasan cikgu semua pilih 3 ni? Sepakat je semua. Kan ada dalam buku teks. Ya, ikut silibus. Ikut silibus. Masya Allah ya. Bagus. Jadi dia sebenarnya cikgu-cikgu, kalau kita kata rukun Islam yang ketiga pun ada dalam hadis Sahih Bukhari menunjukkan yang ketiga. Dan memang adalah buku yang kata ketiga. Tapi kalau kita lihat keseluruhan hadis, kita kumpul Bukhari, kita kumpul Muslim, dan kita tengok semuanya, kita akan mendapati bahawa rukun Islam yang ketiga ni zakat, puasa ni yang keempat. Dan sehingga kan dia ada satu perbahasan, sebenarnya puasa ni yang keempat ke yang kelima? Kerana ada hadis, kalau hadis Bukhari dia sebut haji dulu baru puasa. Tapi dalam Muslim dia sebut puasa dulu baru haji. Jadi di situ kebanyakan ulama fiqh menyatakan puasa yang keempat, haji yang kelima. Tetapi ada sebahagian ulama hadis menyatakan haji yang keempat, puasa yang kelima. Jadi ini dia melihat kepada hadis. Cuma ada satu hadis tu dia sebut puasa yang ketiga dan ulama menyatakan itu merupakan hadis yang diriwayatkan dengan makna. Macam mana nak cerita ya? Hadis ni dia ada dua bentuk periwayatan. Satu diriwayatkan betul-betul daripada Nabi SAW tanpa mengubah lafaz, tanpa mengubah urutan. Tetapi ada juga hadis yang mana sahabat dengar daripada Nabi dan dia sampaikan balik kepada orang lain tetapi ada sedikit perubahan pada lafaz ataupun ada perubahan sedikit pada urutan. Contohnya sepatutnya yang ketiga ialah zakat, tapi dia sebut yang ketiga tu sebagai puasa, yang keempat zakat. Padahal yang betulnya zakat itu yang ketiga, bukannya puasa yang ketiga. Tapi ala kulli benda ni bukanlah benda yang menjejaskan keimanan pun. Cuma kalau dibincangkan secara ilmiah, ya, zakat dulu baru puasa. Boleh Ustaz Husna Saya pun dah tension dengan buku-buku teks sekolah ni. Sampaikan anak saya ni pun saya dah marah dah buku dia. Bukan marah dia lah, marah buku dia sebab ada beberapa fakta yang dibawa bertentangan dengan hadis Nabi SAW kan. Berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam salat dan sebagainya. Baik, tak apalah, itu isu lain. Jadi bila ulama bincang mana lebih utama antara salat dengan puasa. So kita bahagikan dua dulu. Dia ada salat yang fardu dan puasa yang fardu, namanya puasa Ramadan. Dia ada salat yang sunat, sebagaimana puasa pun ada puasa yang sunat. Maka dalam bab yang wajib ini, ulama menyatakan confirm ibadat salat lebih utama daripada ibadat puasa pada bulan Ramadan yang wajib. Puasa yang wajib ni ada berapa je puasa wajib? Cikgu-cikgu Ustazah ada berapa ya puasa yang wajib? Saya juga kena jawab. Sebab Ustazah buka suara tu.
Ada orang lain tak nak respon. Puasa Okey, tak wajib, apa. puasa Respon dah dapat Ramadan, pahala insyaAllah. puasa nazar, puasa qada. Okey. Betul ke Ustaz? Puasa Ramadan, puasa nazar, Puasa ganti, puasa qada. puasa qada tu puasa Ramadan dah kan? Okey, lagi? Orang lain pula jawab. Puasa kafarah kan? Puasa kafarah. Ya, Baik. puasa kafarah. Okay. Okey. Jadi solat yang wajib lebih utama daripada puasa yang wajib. Okey, settle. Sekarang ni kita pergi ke yang sunat pula. Maka bila bincang tentang sunat, solat yang sunat dengan puasa yang sunat ni bagaimana pula kedudukan dia? Okey, cuba kita lihat pandangan daripada Imam Nawawi ni. Ini kupasan Imam Nawawi. Okey, baik saya besarkan tulisan dia. Okey, yang masyhurnya disebut mazhab yang sahih masyhur. Al-mazhabu sahihul masyhur. Mazhab yang sahih dan masyhur ialah salat lebih afdal daripada puasa dan mana-mana ibadah. Sehingga kan disebutkan oleh pengarang kitab Al-Mustadhhiri. Di dalam kitab Siam, ulama beza pandangan ni antara puasa dengan salat kan. Ada yang kata salat, ada yang kata ketika Nabi berada di Mekah, kalau kita di Mekah, salat lebih afdal. Tapi kalau kita berada di Madinah, puasa lebih afdal. Ada yang kata begitu. Tetapi pendapat yang paling kuat ialah salat lebih tinggi daripada puasa. Baik, saya di situ Tetapi dia timbul isu, tak apalah tinggal yang tu. Ini dia punya penghujah lah kenapa kata salat lebih tinggi, kenapa yang kata puasa lebih tinggi. Okey, timbul isunya begini. Apa maksud solat sunat lebih tinggi kedudukan daripada puasa sunat? Adakah bermakna, kalau saya buat contoh, saya dengan Cikgu Haiza. Cikgu Haiza memilih untuk puasa sunat. Dan pada hari tersebut, cikgu langsung tidak mengerjakan salat sunat. Cikgu hanya salat yang 5 waktu, 17 rakaat. Yang lain semua cikgu tinggal. Tapi cikgu puasa sunat pada hari itu. Contohnya hari Isnin. Saya pula memilih untuk tidak puasa, tetapi saya mengerjakan salat sunat. Saya salat sunat sebelum subuh. Saya pun salat sunat saya adalah salat sunat dalam 4 ataupun 6 rakaat. Begitu. Jadi mana lebih utama? Saya yang tidak berpuasa tapi mengerjakan salat sunat dalam 4-6 rakaat dibandingkan dengan Cikgu Haiza yang memang tak salat sunat pun hari itu, tetapi cikgu puasa. So mana lebih tinggi kedudukan? Sebab kalau kita fikir logik, takkanlah saya yang salat 6 rakaat, 6 rakaat ni kalau kita kira solat tu lebih kurang 5 minit, kalau solat 6 rakaat tu 3 solat lah kan. Kalau setiap solat tu 10 minit, maknanya baru dalam 30 minit. Ya. Ataupun kalau solat tu 7 minit, kali dengan 3 kali solat sunat, baru dalam 21 minit. Ataupun 21 ke 30 minit lah kita katakan. Jadi takkanlah saya yang hanya mengambil masa 30 minit lebih tinggi pahala dibandingkan Cikgu Haiza yang berpuasa sedari subuh sampailah tenggelamnya matahari. Jadi takkan begitu. Jadi apa maksud solat sunat lebih tinggi kedudukan daripada puasa sunat? Yang tu dulu kita kena clear supaya kita dapat membuat ukuran mana satu amalan yang aku mahu lakukan. Ya? Baik. Jadi kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, puasa sunat sehari lebih afdal berbanding solat sunat beberapa rakaat. Ya, kalau saya solat sunat duha 6 rakaat dibandingkan dengan Cikgu Haiza yang puasa satu hari itu, maka lebih tinggi kedudukan Cikgu Haiza dibandingkan dengan saya. Apalagi pengorbanan untuk puasa sunat ni berat. Tambah-tambah dalam sekarang ni okey sikitlah hujan kan. Dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu yang lepas ataupun beberapa bulan yang lepas, cuacanya cukup panas. Dan ketika 9 Zulhijjah hari itu pun cuaca sangat panas. Saya pula tak bersahur hari itu. Penderitaannya Allah saja yang tahu dan saya lemah badan sampailah malam. Nak ceritanya puasa ni penat. Ya? Baik, yang kedua, maksud solat sunat lebih afdal daripada solat sunat ialah
orang yang memperbanyakkan solat sunat bukannya solat sunat beberapa rakaat. Artinya begini ya, ada orang tu, orang A, dia memilih untuk solat sunat banyak, dan kerana dia mahu solat sunat banyak, dia pun tinggalkan puasa sunat. Kerana kalau dia puasa sunat, dia akan mengalami keletihan untuk solat sunat. Ya, kita ada orang yang puasa sunat pun tetap buat solat sunat. Tapi kalau cikgu-cikgu tanya saya ni antara dua je. Antara kalau nak solat banyak, so saya tak mampu dalam keadaan puasa. Ya, kalau saya puasa, solat sunat tu akan kurang. Tapi kalau saya tak puasa, saya boleh memperbanyakkan solat sunat. Tapi realitinya dua-dua saya malas. Itu realiti lah. Tapi ceritanya kalau kita puasa, kita memang tak larat untuk solat sunat. Jadi kalaulah kita diberikan pilihan, sama ada hari tu kita nak memperbanyakkan solat sunat je, maknanya solat sunat subuh, solat duha 8 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, sebelum asar pun 4 rakaat, maknanya banyaklah kita nak solat hari tu. Tapi kalau kita nak solat banyak, kita terpaksa tinggalkan puasa. Okay, baik. Mana lebih utama, kita memperbanyakkan solat sunat dengan meninggalkan puasa, ataupun dengan kita puasa meninggalkan solat sunat? Maka jawab ulama' ialah orang yang meninggalkan puasa sunat dengan tujuan memperbanyakkan solat sunat lebih utama daripada orang yang puasa sunat namun kurang solat sunat. Boleh clear ke kita ke berbelit-belit? Saya ulang balik. Orang yang meninggalkan puasa sunat kerana ingin memperbanyakkan solat sunat lebih utama daripada orang yang puasa sunat tetapi sedikit je solat sunat. Jadi itu maksud ulama, solat sunat lebih utama daripada puasa sunat. Okay, boleh ke cikgu-cikgu? Faham. Faham Alhamdulillah. Ada isu dulu ke untuk sementara ni? Cikgu Hasina Okay. Cikgu yang lain boleh faham Okey. Faham. Okay, kalau tak ada saya teruskan. Ustaz. Antara ya? Ustaz. Ya, Ada pertanyaan Ustaz. Tadi kan ulama cakap orang yang meninggalkan puasa sunat sebab nak banyakkan solat sunat lebih utamalah, lebih baik daripada orang yang mengerjakan puasa tapi sikit solat sunat. Okay, tapi dalam konteks kita sekarang ni masing-masing bekerja kan, masa yang ada dengan kita untuk melakukan solat sunat yang banyak tu mungkin kurang. Kalau dalam konteks kita sekarang ni, mana yang kita lebih prefer lah? Okey. Soalan Cikgu Su memang sangat unik dan luar biasa. Terima kasih banyak Cikgu. Saya ada dua jawapan dahulu. Satu, sebelum saya jelaskan soalan Cikgu ni. Satu ialah, walaupun saya menyatakan solat sunat lebih baik daripada puasa sunat, namun ada beberapa ketika kita sangat digalakkan untuk puasa sunat. Contohnya puasa 9 Zulhijjah dan juga puasa 10 Muharram yang bakal menyusul nanti. Baik, satu. Okay, berkaitan dengan soalan cikgu ni, sebenarnya manakah lebih utama? Jawabnya ialah kembali kepada siapa kita. Ya, siapa kita. Dan apakah pekerjaan kita, apakah situasi kehidupan kita. Dan kalau saya boleh sebutkan pada cikgu-cikgu, antara orang yang kurang berpuasa sunat, ya, sehingga dikatakan tidak pernah puasa 6 Syawal pun, dan mereka qada puasa pada bulan Sya'ban. Orang perempuan ni, orang wanita ya, puasa 6 Syawal pun tak buat, dan mereka berlumba-lumba untuk qada puasa Ramadan tu pada Sya'ban yang dekat-dekat dengan Ramadan dah. Okey, siapa? Cikgu-cikgu tahu ke orang yang kurang puasa sunat ni? Siapa ada jawapan? Cikgu Su? Tak adalah Ustaz, tak tahu pula. Tapi adalah pernah adalah tahu kan orang yang macam
bila suruh puasa ganti siap-siap masa Syawal tu, nantilah dulu lama lagi nak Ramadan kan. Adalah orang yang macam tu ada. Itu kita, tapi ni orang yang terbaik. Orang yang terbaik memang kurang buat puasa sunat dekat-dekat bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban baru mereka qada puasa Ramadan. Iaitu isteri-isteri Nabi SAW. Dan Nabi sendiri pun, walaupun Nabi kempen untuk puasa pada bulan Muharram, dan Nabi nyatakan bahawa dalam banyak-banyak bulan yang paling baik untuk kita puasa ialah Muharram, tapi didapati Nabi sendiri pun tidak puasa pada bulan Muharram. Nabi banyak puasa pada bulan Sya'ban. Ya? Jadi kenapa tu? Kerana Nabi dan isteri Nabi, mereka tahu apa keutamaan mereka. Kerana mereka tahu keutamaan mereka, seperti Nabi memerlukan tenaga yang banyak untuk Nabi pergi berdakwah, untuk Nabi pergi ke kampung demi kampung, untuk Nabi menguruskan masyarakat. Nabi ni kepala negara. Yang mana kalau Nabi sibuk dengan puasa sunat, menyebabkan kekuatan Nabi itu dia akan menurun dan kualiti kerja Nabi pun akan menurun, maka Nabi SAW memilih untuk kurang berpuasa sunat kecuali pada masa-masa tertentu, sehingga ada diriwayatkan oleh isteri Nabi ataupun sahabat Nabi SAW, ada masa Nabi puasa sampailah kami berkata, Nabi ni nak puasa je ke? Dan ada masa Nabi tak puasa sampai kami pun tertanya-tanya, Nabi ni tak nak ke puasa? Kerana apa? Kerana Nabi melihat di mana keutamaan. Apabila kita memahami di mana keutamaan, maka Nabi SAW sendiri pun tidak menggalakkan orang yang dalam perjalanan yang berat. Contohnya perang, seperti perang Badar ataupun pembukaan kota Mekah yang berlaku dalam bulan Ramadan, Nabi tidak menggalakkan mereka untuk berpuasa. Ini puasa Ramadan. Bahkan Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyam fis safar. Bukanlah satu bentuk amal kebaikan orang yang berpuasa dalam safar, yakni safar yang memberatkan, bukan safar dalam keadaan biasa. Ya, jadi dia kena tengok keadaan. Jadi cikgu Su dan cikgu-cikgu sekalian boleh ukur diri sendirilah manakah keutamaan cikgu. Kalau cikgu nak solat sunat pun tak berapa, maka jangan tinggal solat sunat subuh, solat witir, jangan tinggal. Dalam puasa sunat pun tak berapa, maka jangan tinggalkan kewajipan yang lain seperti menambahkan ilmu ataupun memperbanyakkan mendidik anak murid. Dah habis kelas, fikir pula strategi mendidik yang lain. Maknanya kita fokus mengikut kesesuaian kita, kan? Baik. Saya pergi ke isu yang kedua, iaitu bolehkah mengerjakan salat sunat secara berjamaah? Okey, baik. Sekarang ni salat sunat ni kita bagi pada dua, tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu-cikgu sekalian ya. Cikgu-cikgu ada dua bahagian salat sunat. Satu, salat sunat yang disyariatkan berjemaah. Baik, salat sunat yang disyariatkan berjemaah ni dia ada tiga je. Salat hari raya. Okey, salat hari raya tu ada dua lah. Kemudiannya salat gerhana pun ada dua, matahari dan bulan. Dan satu lagi salat sunat istisqa, minta hujan. Cuma dalam bab salat istisqa ni, ada satu mazhab yang tidak setuju adanya salat istisqa, iaitu mazhab Hanafi. Yang lain semuanya kata ada salat istisqa. Baik, selain daripada tiga salat ini, ia termasuk salat sunat yang tidak disyariatkan berjemaah. Cuma tinggal lagi ulama bahas tentang kedudukan salatul tarawih. Ya. Jadi tinggal satu tu je lagi. Salat tarawih ni dia nak masuk kategori A ke, dia nak masuk dalam kategori B. Okey. Baik, sebelum saya jelaskan benda ni cikgu-cikgu, boleh tak saya nak tanya pandangan cikgu-cikgu berdasarkan maklumat masing-masing ya? Boleh kongsikan. Apakah ia salat sunat yang paling tinggi kedudukan? Penting cikgu-cikgu untuk kita tahu salat sunat yang paling tinggi kedudukan, supaya bila kita tahu apakah salat sunat ranking yang pertama, bererti kita akan memberikan fokus kepada salat tersebut. Dan bukanlah bererti kita meninggalkan fokus kepada salat yang lain. Tak. Salat lain pun kita buat. Tapi bila kita tahu salat yang paling tinggi kedudukan, nombor 1, nombor 2, nombor 3,
maka itulah solat sunat yang akan diberikan perhatian yang lebih. Okay, baik, cikgu-cikgu. Solat sunat yang paling tinggi kedudukan. Solat apa? Silakan. Cikgu-cikgu nak type di ruangan chat pun boleh. Kalau nak sembang terus pun boleh. Silakan. Ustaz, Cikgu Hasina. Okay. solat sunat sebelum waktu subuh. Solat sunat subuh lah namanya cikgu kan? Ya. Terima kasih cikgu. Maknanya cikgu pun memang amal lah solat sunat subuh InsyaAllah Ya. Ya, insya-Allah. Terima kasih cikgu. Okay, ada jawapan daripada cikgu lain? Cikgu Fauziah? Cikgu Ani? Saya juga macam, saya pula jadi macam cikgu tanya nak murid Dan Semua cikgu takut nak jawab. berhadapan dengan soalan pula. Okey, apa dia Solat Ustazah? sunat witir, solat sunat witir. Solat sunat witir Ustazah pilih Tidak. menarik. Saya nombor 1 solat sunat sebelum subuh. Tadi Cikgu Sina ada jawab. Oh, sebab cikgu, tak apalah. Cikgu Hasina dah jawab tu tak apa. Maknanya Ustazah pilih solat sunat subuh nombor 1. Tapi pernah terbaca juga solat sunat witir pun antara solat sunat yang sangat digalakkan lah. Sangat yang priority lah. So nombor 1 dua-dua ni. apa tu Ustazah? Nombor 1. Antara Witir dua ke tu lah. Antara tu dua lah. Okay, antara dua. Cikgu Suryawati pun pilih solat sunat witir Silakan. Ada lagi tak satu jawapan lagi? Oh, antara dua je. Okey, apa dia? Saya pilih solat sunat fajar lah. Solat sunat fajar. Cikgu memang nama Mimi Azura cikgu? Ya. Okey. Cikgu kalau cikgu tak keberatan lah. Boleh saya tahu maksud nama Azura cikgu? Tak tahulah Ustaz. Saya tanya cikgu sebab begini. Sebab ada beberapa orang nama Azura. Dia tanya apa? Oh, cikgu note suara. Okey. Ada Cikgu Azura, izinkan saya ni sikit Adalah orang nama Azura rasa sedih sebab dikaitkan namanya dengan maksud yang tak elok. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang masa saya kecil dulu, yang orang kata nama Azura ni nama tak elok, itu semua tak ada pun dalam buku ilmiah. Saya jumpanya dalam buku kartun gila-gila kot. Saya pun tak ingat dah. Jadi Azura ni dia bukan nama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab pun tak ada perkataan Azura yang membawa maksud yang tak elok. Ia bahasa lain yang mana saya temui setakat ni lah wallahu alam. Azura ni maknanya langit biru. Melambangkan sesuatu benda yang sangat indah. Oh, terima kasih Ustaz. Jadi saya sebut tu sebab saya dapat hayati perasaan sedih orang tu. Macam Ya, dulu betul. orang kata Maimunah. Ya cikgu? Saya pernah ada orang kata lah nama maksud tu tak elok kan. Tapi saya nak buat macam mana, dah tu nama saya. Tak apa cikgu, tak ada. Kalau betul maksud tak elok kita tukarlah. Tapi sekarang ni tidak. Macam orang kata nama Maimunah ni artinya beruk. Mana ada isteri Nabi pun nama Maimunah. Maimunah ni artinya orang yang bertuah. Sama dengan maksud Aiman, Maimun, Ashabul Maimanah kan. Baik. Ada jawapan daripada cikgu yang lain iaitu solat sunat sebelum dan selepas zuhur. Cikgu Su Okey, jawapan dia solat sunat yang paling tinggi ialah solat sunat yang disyariatkan berjemaah. Nombor 1 solat raya. Jadi kalau cikgu-cikgu tanya saya mana lebih tinggi kedudukan, solat raya ke solat tahajud? Jawabnya solat raya lebih tinggi. Lepas tu barulah solat gerhana matahari dan gerhana bulan, dan selepas itu barulah solat istisqa. Barulah dia pergi kepada solat sunat yang tidak disyariatkan berjemaah. Cuma yang disyariatkan berjemaah tu benda yang jarang berlaku kan. Raya dia 2 kali je setahun. Dia tak boleh pergi lebih daripada 2 kali. Baik. Yang paling jarang kita buat istisqa. Mungkin sekali dalam semua hidup, mungkin 2 kali semua hidup. Baik. Tetapi kalau kita bincangkan kategori kedua, solat sunat yang tidak disyariatkan berjemaah, maka yang paling tinggi kedudukan wallahu alam mengikut pandangan kebanyakan ulama, dan inilah pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, ialah salat witir.
Sehingga kan ulama mazhab Hanafi menyatakan solat witir ni wajib. Wajib ni apa maksudnya cikgu-cikgu? Wajib ni maknanya kalau kita tinggalkan solatul witir, kita dianggap sebagai berdosa. Faqad atham. Bahkan menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sesiapa yang tidak mengerjakan solatul witir tidak layak menjadi saksi terhadap apa-apa pun. Nak jadi saksi kahwin pun tak boleh, nak jadi saksi jenayah lagi-lagi tak boleh, nak jadi saksi tengok anak bulan pun tak boleh. Jadi itu merupakan peringatan keras daripada Imam Ahmad. Lantaran solat witir ni, malas-malas kita pun, macam saya lah yang malas ini, paling kurang kita dapat buat solatul witir 1 rakaat. Nak buat 3 mungkin kita malas, tapi kita ada pilihan 1 rakaat. Baik. Yang kedua barulah solat sunat subuh. Okey, yang ketiga apa? Cikgu-cikgu, Ustazah Husna lah. Lepas witir, lepas solat sunat subuh, apa yang ketiga? Tak pasti Ustaz. Okey, terima kasih Ustazah, tak pasti. Solat sunat rawatib. Barulah dia pergi kepada salatul lain ataupun salatul tahajud, tanpa dinafikan bagi Imam Nawawi solat tahajud lebih utama daripada salatul rawatib. Tapi kebanyakan ulama menyatakan salatul rawatib lebih utama daripada salatul tahajud, walaupun solat tahajud itu mempunyai kedudukan yang special. Baik. Okey, tak apa. Sekarang ni bila kita faham bahawa solat sunat ni terbahagi pada 2 dan ada solat sunat yang tidak disyariatkan berjemaah, contohnya rawatib, contohnya witir, contohnya solat sunat subuh, contohnya salatul duha, solat tahajud, kecuali tahajud dalam bulan Ramadan. Jadi ini semuanya tidak disyariatkan berjemaah. Jadi boleh tak boleh kita nak lakukan ia dalam bentuk jemaah? Contohnya Ustazah Husna nak ajar anak-anak solat sunat subuh. So boleh tak kita ajak anak-anak solat sunat subuh tu dilakukan secara berjemaah? Itu dibahaskan oleh ulama. Maka kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, la tusannu lahul jama'ah lakin law fa'ala jama'atan sah. Tidak bahagian salat sunat yang tidak disunnahkan berjemaah, akan tetapi kalau dikerjakan secara berjemaah sah, tak ada masalah. Contohnya salat sunat subuh tadi, kalau kita kerjakan secara berjemaah maka salat itu sah. Cuma kata ulama, jangan jadikan ia sebagai kebiasaan. Kadang-kadang boleh, ataupun kalau ada sebab boleh. Contoh ada sebab bagaimana? Contohnya kita macam saya lah yang pergi ke surau. Sekarang tak boleh lah. Pada musim kita pergi ke surau, kita dah habis dah solat sunat, kita dah habis solat maghrib, tiba-tiba ada kawan kita baru sampai. Dan dia tengok orang dah habis dah solat maghrib. Dia pun sedih lah, dia nak solat jemaah. Kita pun tanya dia, Haji lah sebagai contoh, Tuan Haji belum solat maghrib ke? Belum. Kalau macam tu tak apa, saya teman Tuan Haji. Saya solat sunat, Tuan Haji solat maghrib. Jadi nak teman tu macam mana kaedah dia? Satu, sama ada saya jadi imam. Saya jadi imam, saya solat ba'diyah 2 rakaat. Nanti saya bagi salam, Tuan Haji pun sambunglah 1 lagi rakaat. Ataupun Tuan Haji jadi imam. Kerana saya segan yang Tuan Haji ni orang yang tinggi ilmunya, Tuan Haji jadi imam, saya jadi makmum. Dan bila jadi makmum, untuk elak daripada khilaf kalangan ulama, maka saya solat 4 rakaat. Tuan Haji tadi solat maghrib 3 rakaat. Habis sahaja dia memberikan salam pada rakaat yang ketiga, saya pun bangun menambah lagi rakaat yang keempat. Ya. Jadi di sini nak tunjuknya boleh kita lakukan secara berjemaah jika ada sebab. Baik. Sebagai contoh, Huzaifah bin Al-Yaman, sebenarnya Al-Yamani ni, Huzaifah Al-Yamani ni, dia orang mana sebenarnya? Cikgu-cikgu? Yaman. Orang Yaman. Sebab apa Ustazah Husna kata dia orang Yaman Kebanyakannya orang Arab kan nama yang hujung tu ambil nama tempat kan. Tapi Ustazah tengok tak antara Huzaifah dengan Al-Yamani tu ada kaitan apa? Tapi bin ya. Bin.
Lepas tu saya silap tadi, saya sebut bukan Al-Yamani tapi Al-Yaman. Al-Yaman tu nama ayah dia, Huzaifah orang Mekah, dia bukan orang Yaman. Ini satu silap faham yang berlaku lah. Ya, Huzaifah orang Mekah, dia bukan orang Yaman. Okey. Kalau Bilal tu orang Habasyah lah. Huzaifah bin Al-Yaman dan juga Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Al-Yaman ni sahabat Nabi juga. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Ya. Dia dua-dua tu sahabat Nabi. Mereka sendiri pernah salat tahajud berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat sunat berjemaah di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni ibu kepada Anas bin Malik, isteri kepada Abu Talhah. Dulu dia kahwin dengan Malik. Kemudiannya mereka berpisah kot. Kemudiannya barulah Abu Talhah datang melamar Ummu Sulaim. Hasil perkahwinan dengan Malik tu dapat anak nama Anas. Jadi saya kira cikgu-cikgu semua tahu Anas bin Malik kan? Baik. Masa Nabi pergi ke rumah Ummu Sulaim, diberikan jamuan makan. Masa tu Ummu Sulaim dah ajak Nabi dan ajak seorang anak yatim. Nabi ni kepala negara. Tapi Nabi ni suka lepak kat rumah Ummu Sulaim. Dan Nabi suka lepak di rumah kakak ataupun adik Ummu Sulaim, namanya Ummul Haram binta Milhan. Ya. Biasalah Nabi lepak, Nabi tidur di atas riba Ummul Haram, Nabi tidur di rumah Ummu Sulaim. Hubungan mereka sangat kamcing. Ya. Jadi lepas makan tu, Nabi pun nak bagi barakah kepada rumah Ummu Sulaim ni. Nabi pun kata, jom kita salat sunat. Anas bin Malik pun hampa tempat yang mana kata Anas, tempat yang nak hampa macam sejadah tu ataupun tikar untuk salat tu dah sangat keras. Sehingga beliau terpaksa basahkan dahulu. Kemudiannya Nabi jadi imam. Di belakang Nabi tu Anas dan si anak yatim tadi. Dan di belakang sekali Ummu Sulaim. Jadi mereka salat sunat berjamaah. Itu bukan salat wajib. Jadi ini semua dalil menunjukkan bahawa boleh kalau kita salat sunat secara berjamaah. Namun ia tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Kadang-kadang boleh, tak ada masalah. Macam saya sebut tadi, salat rawatib jadi imam kepada orang salat fardu. Ataupun kadang-kadang saya berdepan dengan isu macam ni. Habis salat jemaah, imam pun buat pengumuman, kita nak buat salat hajat sedikit, sekian-sekian. Saya ni pula antara dua. Macam mana ni? Saya nak cepat. Saya kena memilih antara dua pilihan. Sama ada saya salat hajat berjemaah ataupun saya salat ba'diyah Jumaat. Jadi mana satu pilihan saya? Maka cara yang mudah ialah saya salat ba'diyah Jumaat mengikut imam salat hajat. Ya. Untuk kita meninggalkan salat hajat, masa tu mungkin kita akan berdepangan kesulitan lah. Sebab habis salat je terus orang bangun salat hajat, kita nak keluar tu payah. Maka saya pun niat salat ba'diyah Jumaat tetapi berimamkan orang yang salat hajat. Ya, boleh, tak ada masalah pun. Walaupun niatnya berbeza. Wallahu alam. Okey. Baik, silakan. Okey, silakan. Kalau macam dekat sekolah kan kita biasa, macam sekolah sekarang ni dah biasa buat solat duha lah. Solat duha berjemaah untuk student. Jadi kita buat setiap hari lah untuk menggalakkan murid-murid kita ni solat sunat lah. Nak mendekatkan diri mereka kepada solat. Sebab kat rumah kadang-kadang kita tahu ada yang tak berat tentang solat dan sebagainya kan. Jadi macam mana Ustaz? Sebab kita buat seminggu tu 4 hari lah, 4 hari kecuali hari Jumaat kita buat solat sunat tu. Solat sunat duha tu setiap pagi berjemaah. Okey. Macam mana? Ustazah sekolah rendah ke menengah ya? Menengah Ustaz. Okey, minta maaf. Saya ingat dah yang dia begini Ustazah Husna, cikgu-cikgu. Kita ni sebenarnya terperangkap antara dua. Satu, antara keinginan, dan keinginan kita ni banyak. Ridwan nas ghayah la tudrak. Keinginan kita ni banyak dan sukar untuk dicapai. Tapi yang keduanya kita ada satu lagi namanya sunnah. Ya. Jadi dalam bab ibadah ni kita nak mana satu? Kita nak beribadah mengikut keinginan. Yang mana dengan keinginan tu kita rasa menariklah, syoklah ibadah dengan keinginan kita tadi. Ataupun kita beribadah dengan mengikut rentak sunnah. Di situlah orang terperangkap. Ya, orang terperangkap antara keinginan dengan sunnah.
Jadi dalam bab ibadah ni Ustazah, macam mana pun, katalah macam mana pun, ittiba'us sunnah lebih utama daripada segala-galanya. Kalau Ustazah tanyakan dalam bab pentadbiran, tak apa. Kalau dalam bab jual beli sebagai contoh. Sunnah dalam jual beli, jangan ada riba, jangan menindas orang miskin, jangan ada gharar, penipuan dan sebagainya. Kemudiannya nak buat sistem apa pun silakan. Sekarang ni macam-macam sistem jual beli. Silakan. Yang penting mengikut formula dalam Islam. Tapi dalam bab ibadah ni, dia walaupun ada beberapa benda yang longgar, tapi selagi mana kita boleh ikut yang ketat sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, maka ikut yang ketat itu lebih utama. So di situ kita lihat, adakah pernah Nabi SAW menganjurkan salat duha berjemaah kerana nak mendidik sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam beramal dengan salatul duha sebagai contoh. Adakah pernah Nabi SAW kempen untuk solat sunat yang lain dalam keadaan berjemaah? Contohnya tahajud secara berjemaah pada tiap-tiap malam. Ataupun Nabi adalah buat sekali dua kali. Dan pernah tak benda tu dilakukan oleh mana-mana sahabat? Mengenangkan sekarang ni orang tak berapa nak solat duha, so kita buat jemaah di masjid. Pernah tak dilakukan oleh mana-mana sahabat yang mewarisi amal ibadah Nabi SAW? Jadi di situlah Ustazah pun kena buat pilihan antara keinginan ataupun warisan dengan sunnatun Nabi SAW. Saya tak nak bagi jawapan direct, saya bagi formulanya begitulah Ustazah, ya. Allah Faham. Okey, terima kasih. Ustaz, boleh Silakan. saya tanya satu soalan? Saya ni kurang arif sikit, kurang ilmu pasal solat sunat ni. Tadi Ustaz ada cerita pasal yang contoh Tuan Haji tu yang terlambat daripada datang waktu maghrib dan dia terlepas yang tu. Jadi Ustaz ada bagi dua kaedah tu kan, sama ada Tuan Haji tu sembahyang maghrib dan Ustaz akan solat sunat tu maghrib 4 rakaat kan, maknanya Ustaz akan tambah lagi satu. Okey, soalan saya memang kurang arif lah. Sebab biasanya saya akan solat sunat apa-apa, qabla ke ba'da ke, hanya maknanya 2 rakaat sahaja. Macam mana maknanya Ustaz tu, saya tak faham keadaan di situ, maknanya kita boleh sembahyang qabla di situ 4 rakaat ke? Ke macam mana? Ba'diyah kan, selepas kan, bukan qabliyah kan. Ba'da, selepas. Okey, terima kasih banyak Cikgu Hasina. Dia sebenarnya dalam solat malam ni, kita kena, dia ada dua bahagian pula, solat malam dan solat siang Cikgu Hasina. Kalau solat malam, confirm ada hadis Nabi SAW, salatul lain masna. Solat malam ni 2 rakaat. Solat siang ni ulama bahas. Kalau mazhab Syafi'i 2 rakaat itu yang afdal. Mazhab Hanafi 4 rakaat 1 salam itu yang afdal. Tapi ala kullin, boleh tak kita nak solat sunat 4 rakaat direct siang ataupun malam? Jadi ulama semua menyatakan boleh, ya. Jadi dalam kes solat ba'diyah maghrib, yang terbaiknya memang 2 rakaat. Dan memang ba'diyah ni 2 rakaat. Tapi oleh kerana saya nak meraihkan haji yang datang tadi, contohlah namanya Haji Amir, ya, dia datang, dia antara 2 je. Saya jadi imam pun boleh, saya jadi imam, saya solat 2 rakaat. Jadi Haji Amir solat 3 rakaat. Tapi kalau Haji Amir jadi imam pun boleh. Dan oleh kerana dia sebenarnya cikgu, kalau saya nak solat sunat 3 rakaat pun boleh mengikut Tuan Haji Amir. Tapi kerana ada ulama tak bersetuju untuk mengulang untuk buat solat ganjil ni 2 kali dalam satu malam. Tadi dah solat dah maghrib 3 rakaat. Sekarang nak solat lagi 3 rakaat. Jadi itu dua-duanya rakaat yang ganjil. Jadi rakaat ganjil ni dia jadi, kalau solat tu kalau kita nak ulang, kalau Haji Amir tadi lewat solat zuhur, dia solat zuhur 4 rakaat, saya solat sunat belakang Haji Amir 4 rakaat, tak ada masalah dah kan. Tapi sekarang ni untuk saya mengikut Haji Amir 3 rakaat, ada ulama tak setuju. Walaupun sebahagian ulama kata boleh. Maka untuk elak khilaf itu, maka saya pun solat 4 rakaat mengikut Haji Amir tadi sebagai imam yang solat 3 rakaat. Dibolehkan. Cuma yang dikira rawatib hanya 2 rakaat yang pertama.
2 rakaat lagi tidak dikira sebagai rawatib, sebaliknya dia adalah solat sunat mutlak. Tapi saya niat solat rawatib je lah. Sahaja aku solat ba'diyah maghrib mengikut imam. Jadi 2 rakaat sebagai rawatib, 2 rakaat lagi mutlak. Allah A'lam. Kalau Dia makna solat sunat ni dia luas, cikgu. Ustaz, kalau dari segi kita nak niat qabla maghrib tu maknanya arba' rakaatin lah ke rakaatain ni? Yang ba'diyah tadi kan. Ba'diyah bukan qabla, ba'da kan. Cikgu tak niat 4 rakaat pun tak apa. Dalam niat, meniatkan berapa rakaat bukan satu rukun dalam niat. Rukun dalam niat ni cikgu, ni je. Contohnya kita nak solat isyak sekejap lagi kan. Sahaja aku solat fardu isyak. Selesai. Habis tu di mana rakaatnya? Solat isyak kan 4 rakaat. Kenapa nak ditanyakan lagi? Bagaimana pula lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala tu isu hati. Bila di isu hati, sama ada kita niat lillahi ta'ala ke tak niat lillahi ta'ala ke, Allah yang boleh yang mengukur kita lillahi ta'ala ke tak lillahi ta'ala. Jadi rukun niat ni tu je. Sahaja aku solat fardu maghrib. Ataupun tadi, sahaja aku solat sunat lepas maghrib mengikut imam. Kita tak sebut rakaat berapa pun tak ada masalah. Allah A'lam. Okey, Cikgu Hasina? Okey, terima kasih Ustaz. Faham. Sama cikgu. Dah ada banyak lagi isu yang kompleks, tapi kita mula sikit-sikit ya, insya-Allah. Dia perbincangan tentang isu ni bukan perbincangan yang paling penting. Perbincangan paling penting ialah nak solat ke tak nak solat. Jadi yang tu yang paling berat, saya sendiri pun pening tu. Tapi dalam bab teknikal pun penting untuk kita mengurus solat dengan cara yang betul. Ya. Ustaz, ada satu soalan lagi. Mm-mm. Saya ada dengar ceramah kaitan solat yang selepas isyak sebanyak 4 rakaat bersamaan dengan pahala dia solat di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau macam kita dah solat sunat lepas isyak ba'diyah 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat lepas tu kita bagi salam, lepas tu kita adakah 4 rakaat itu 2 rakaat ba'diyah, lepas tu saya buat contohnya solat sunat taubat 2 rakaat. Itu dikira 4 rakaat yang tu ke atau terus 4 rakaat? Okey. Terima kasih Cikgu Azura. Okey, gini. Saya dimaklumkan dan saya dengar ceramah tersebut ada 2 isu lah. Satu, solat sunat lepas isyak tu setanding dengan malam Al-Qadar. Baik. Dia ada hadis. Beberapa hadis menyatakan 4 rakaat lepas isyak sama dengan kedudukan 4 rakaat sebelum zuhur dan artinya sama dengan malam Al-Qadar. Tapi hadis itu semuanya dhaif dan sangat dhaif. Dhaif ni maknanya sangat lemah, tak boleh jadi pegangan. Itu daripada sudut riwayat, daripada sudut sanad. Macam mana saya nak cerita sanad pada cikgu-cikgu ni? Saya tahu senang dia belajar bidang hadis, dah tahulah. Dari sudut periwayatan hadis tu sangat bermasalah. Dan daripada sudut teks yang menyatakan sama dengan malam Al-Qadar pun sangat bermasalah. Jadi kalau begitu setiap malamlah kita dapat pahala malam Al-Qadar. Ya, jadi itu benda yang sangat pelik. Apalagi kita banding pula dengan amalan yang lain yang lebih hebat lagi sebenarnya pun tak setanding dengan malam Al-Qadar. Jadi di sini hadis itu pertamanya tidak boleh diterima. Tapi ada tak hadis sahih menyatakan tentang salat 4 rakaat? Ada. Memang Nabi SAW beramal dengan salat sunat lepas isyak 4 rakaat. Tapi tidak dinyatakan fadilat. Dan asar ni maknanya statement daripada sahabat, daripada Ibn Mas'ud, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lain, semuanya dhaif dan bermasalah. Jadi tidak boleh diterima. Yang kedua, kata ustaz tersebut, kita dianjurkan untuk solat sunat lepas isyak ni 4 rakaat 1 salam. Pun itu bersumberkan asar daripada Ibn Mas'ud yang juga dianggap sebagai dhaif. Tidak boleh diterima juga. Apalagi ia bertembur dengan hadis yang sahih. Salatul lail masna masna. Salat malam ni 2 rakaat, 2 rakaat. Bukannya 4 rakaat direct.
Boleh tak nampak rakaat direct? Boleh. Tapi yang utamanya dua. Baik. Berbalik pada soalan Cikgu Mimi tadi, 2 rakaat tadi boleh tak ba'diyah 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi yang lain? Ya, macam itulah. Yang ba'diyahnya 2 rakaat. Kemudiannya salatlah apa-apa pun. Sebagai contoh kita niat sahaja aku salat sunat kerana Allah pun boleh. Tapi kalau saya lah masa-masa rajin, saya akan terus niatkan salat sunat tahajud kerana Allah. Jadi lepas salat isyak, kita salat ba'diyah 2 rakaat, kita salat tahajud 2 rakaat, dan kalau kita khawatir kita ni pun bukan kaki salat malam, bagi siapa yang bukan kaki malam lah, terus salatul witir 1 ataupun 3 rakaat ataupun terpulanglah beberapa rakaat. Jadi betul lah apa yang Cikgu Azura fikirkan tadi. Okey Cikgu, menjawab soalan ke? Menjawab, tapi ada satu soalan berdasarkan Ustaz cakap tadi kan. Dikatakan bila kita nak solat tahajud mesti tidur sebentar. Macam mana kes tu? Itu pendapat yang tidak ada sumber dalam hadis, tapi memang ada ulama pegang begitulah, kerana perkataan tahajud berasal daripada al-hujud. Al-hujud ini membawa maksud bangun selepas tidur. Tapi ada ulama kata bukanlah ia syarat. Maksudnya ialah kebiasaannya tahajud dibuat setelah kita tidur. Tetapi kalau kita buat sebelum tidur, tambah-tambah kalau orang tu kerja pada waktu malam, adakah dia tak ada ruang untuk salat tahajud? Tak. Jadi salat tahajud ini ialah sebarang salat sunat yang dilakukan selepas isyak. Habis salat isyak, kita salat ba'diyah isyak. Kemudian apa sahaja salat sunat yang kita kerjakan bermula selepas itu sampailah sebelum subuh, sama ada kita niat salat hajat, kita niat salat taubat, kita niat salat istikharah, semuanya dikira sebagai salatul tahajud. Ataupun sahaja aku salat sunat 2 rakaat kerana Allah pada pukul 4 pagi, itu pun dikira sebagai tahajud. Apabila kita faham begitu, maka fahamlah kita bahawa waktu tahajud ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama ialah peringkat orang malas macam saya ni, iaitu selepas salatul isyak. Pun saya tak buat. Maknanya saya ni sangat-sangat malas lah. Peringkat awalnya lepas isyak tu, lepas ba'diyah isyak terus tahajud. Okay, baik. Bukan senang, ya bukan senang. Bagi setengah orang senanglah. Bagi macam saya ni, ya Allah cabarannya. Ataupun dibuat pada pertengahan malam, bagi orang yang jenis tidur lambat, macam saya ni jenis tidur lambat, buat kerja apa kan, pukul 12 lebih, 1, 2 baru tidur. Sebelum tidur tu pun boleh saya tahajud dahulu, kalau rajin. Ataupun yang terbaik ialah pukul 3 ke atas. Itu yang terbaik. Allah Alam, Cikgu. Soalan daripada Cikgu Faridah Hanim. Waalaikumsalam. Solat sunat witir kalau kita tak buat sebelum tidur sebab kita nak bangun malam dan nak buat witir selepas selesai semua solat sunat, boleh ke Ustaz? Atau boleh ke buat witir 2 kali lepas ba'dah isyak kemudian bangun buat lagi? Dia begini, Cikgu Faridah, yang betulnya yang awal tadilah. Solat witir ni yang terbaiknya dia sebagai khitamul lail, penutup segala malam. Baik, itu yang terbaik. Tapi kalau kita khawatir kita tak bangun tahajud, maka kita buat sebelum tidur pun boleh. Lepas kita witir tu kita pun kita duduk dengan anak-anak apa, kemudian kita tidur, kita pun bangun tahajud. Okey, bila kita bangun tahajud, maka kita tidak dibenarkan untuk mengulang semula witir. Kerana kata Nabi SAW, la witran fil lailah. Tidak boleh solat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi kalau kita dah solat pada awal malam, tak bolehlah kita nak ulang balik. Tapi boleh tak nak solat sunat lepas solat witir? Boleh, tak ada masalah. Cuma yang terbaik, witir itu penghujung. Allah Alam. Okey, ada soalan lain? Kita pun dah setengah-setengah dah. Saya serah pada Ustaz Husna lah. Nak sambung pun boleh, nak berhenti pun boleh. Okey, ada nak sambung ke satu lagi? Nak tanya sahabat-sahabat lain macam mana? Nak sambung satu lagi isu ke? Boleh, boleh. Satu lagi ya? Satu lagi ni. Isu yang ketiga ni ya? Boleh ya? Okey. Bukan senang dapat Ustaz Zul ni. Okay, silakan Ustaz. Senang sangatlah. Ustaz Husna call sekali terus dapat.
Alah, iyalah. Okay, teruskan Ustaz. Okey, manakah lebih afdal antara solat rawatib dengan solat tarawih? Isu ni mungkin tak berapa relevan lah hari ni kan. Kita biarlah dulu sebab sekarang bukan bulan Ramadan. Kita pergi ke isu yang okey ni pun tak apalah, ini saja saya nak bincang gerhana matahari dengan gerhana bulan. Okey, apa maksud rawatib dan berapa bilangan dia? Rawatib ni sebagai ulama dia luaskan. Sampaikan witir pun dipanggil solat rawatib. Duha pun dipanggil rawatib. Sampaikan ada ulama pening, macam mana solat duha dipanggil rawatib? Maka ulama menjelaskan seperti Imam Nawawi, sebab rawatib ni dia jamak. Jamak ni tahu kan, kata banyak, maknanya kalau satu rawatibah, kalau banyak lafaz jamak ataupun lafaz yang menunjukkan banyak rawatib. Okey, kenapa duha dia panggil rawatibah? Kerana rawatib ni artinya mengikut. Dia mengikut waktunya. Kerana waktu itu duha, maka solat yang mengikut waktu duha ialah solat yang mengikut waktu duha, solat duha. Dia panggil mengikut waktu. Okey, baik. Ada manakala solat yang tidak mengikut waktu tu, yang kadang-kadang kita solat pukul 3.30 petang ke, tak ada orang buat, tapi kot ada orang buat 3.30 petang ke, ataupun dia solat pukul lepas maghrib ke, lepas habis maghrib 2 rakaat, dia pun solat lagi 6 rakaat, 8 rakaat, itu tidak dipanggil rawatib. Baik. Jadi ada ulama yang diluaskan maksud rawatib tu. Tapi sekarang ni saya nak pergi kepada yang lebih khusus. Rawatib tu apa maksud dia? Baik, solat rawatib ini kalau kita dasarkan kepada hadis Nabi SAW, dan saya jujurlah dengan cikgu-cikgu sekalian, saya pun tak, bila saya bincang benda ni bukan bermakna saya buat, tapi pernah saya buat. Pernah saya buat, betul. Tapi untuk saya kata saya lazimi, tak, saya pun bukan rajin sangat, ya. Jadi saya kena akui benda tu dulu. Saya hanya bincang ilmu, bukan saya nak bagi tazkirah pada cikgu-cikgu supaya buat benda ni, tak. Saya nak kongsi ilmu, siapa nak buat, alhamdulillah. Jujurnya saya pun sukar untuk melakukannya. Mengikut hadis Nabi SAW, siapa yang jaga salat sunat 12 rakaat pada setiap hari, maka Allah bina istana di syurga nanti. Okey, apa faham kita daripada hadis tadi? Rupa-rupanya apabila kita masuk syurga nanti, kita tidak akan mendapat semua nikmat daripada Allah. Di situ dulu. Apabila kita masuk syurga nanti, kita tidak akan mendapat semua nikmat daripada Allah. Kita akan dapat nikmat mengikut kesesuaian kita. Artinya, kalau kita bukan kaki salat rawatib, kita tak dapat istana yang khas disediakan untuk orang yang salat rawatib. Tapi kita ada istana tak? Confirm orang masuk syurga ni ada istana. Tapi istana khas untuk orang salat rawatib tu, dia tak dapat. Dalam keadaan kita tak dapat tu pun rasa hebat sangat dah. Orang yang duduk syurga peringkat paling bawah pun dia rasa dia yang paling hebat. Ya, padahal ramai lagi orang lebih hebat daripada dia. Baik. Berdasarkan hadis tadi, hadis ni satu. Cara ulama memahami hadis cerita lain pula. Hadis terang-terangan sebut, tapi adakah ulama faham begitu? Tak, ulama ada cara faham tersendiri. Maka kalau ikut mazhab Syafi'i, salat rawatib ni ada 10 rakaat, ya. Bila tu? 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Zuhur lah satu-satunya salat yang ada kedua-dua salat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah. 2 selepas maghrib. Asar lah satu-satunya salat yang tak ada rawatib, qabliyah ataupun ba'diyah. 2 selepas isyak, 2 sebelum subuh. Cikgu-cikgu sekalian, sebelum tu saya nak tanya satu soalan yang special. Apakah solat yang pertama mengikut urutan? Okey, ada senyap je kelas ni. Jawab yang lain. Jawab. Cikgu-cikgu sekalian memang anak murid baik semua kat sekolah. Cikgu Balila, apakah solat yang pertama mengikut urutan? Mana cikgu lain ni? Cikgu Nursia? Wow, ada Cikgu Nursia nama. Cikgu Nursia.
Mana Cikgu Nursiah ni? Okay. Cikgu Salwana yang saya nampak dari awal lagi ada kan? Zohor. Okey. Errornya jawapan Cikgu Suryawati dan Cikgu Nur Hasmaniana. Okey, betul. Solat yang pertama mengikut urutan ialah solatul zuhur. Bukannya solatul subuh ya. Solatul zuhur. Sebab tu saya letak zuhur dulu. 2 rakaat sebelum zuhur kan. Okey, jadi semuanya ialah 10 rakaat rawatib. Baik. Cuma Syirazi berpandangan yang paling lengkap ialah 18 rakaat termasuk witir. Tak apalah. Tapi kalau kita kata 12 rakaat, mana satu lagi? Cikgu-cikgu cam tak? Kalau kita ambil kira hadis yang menyatakan 12 rakaat. Jadi 2 rakaat lagi tak mana? Sebelum asar. Sebelum asar ya Cikgu Hasina. Saya dah nyatakan tadi Cikgu. Sebelum dan selepas asar tak ada salatul rawatib. Dia salat sunat sebelum asar ada tapi dia bukan rawatib. Oh, bukan rawatib. Dia bukan rawatib. Tapi kalau cikgu nak niat sahaja aku salat sebelum asar pun boleh. Cuma dia bukan rawatib yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Oh. Saya duk ingat dia termasuk dalam rawatib. Ada orang kata rawatib tapi tidak muakkad. Tak, dia bukan rawatib. Tapi ada tak solat sunat sebelum asar tu? Ada, tapi dia bukan rawatib je. Macam Cikgu Surya ya, Cikgu Suryawati, sebelum maghrib pun tidak ada rawatib. Yang adanya ialah selepas maghrib. Okey. Sebelum tu sekejap ya. Sebab saya terkejut bila tengok nama Cikgu Nursiah tadi. Saya ada satu hadiah untuk cikgu. Kalau Cikgu Nursiah boleh respon, alhamdulillah. Tapi kalau Cikgu Nursiah mungkin ada urusan, tak apalah. Okey. Ini saya nak kongsi dengan Cikgu Nursiah. Boleh baca nanti. Satu lagi tambahannya ialah solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Ya, sebelum zuhur tu ada 4 rakaat. Jadi itu kalau orang ambil kira solat rawatib 12 rakaat. Ini berdasarkan hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Baik. Jadi di sini kata Nabi SAW tu kan, man shalla fi yaumin sintain asyrata sajdatan tatawuan bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang kerjakan solat sunat dalam sehari sebanyak 12 rakaat, dibina bagi rumah baginya di syurga nanti. Inilah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, 2 sebelum subuh. Dan yang paling tinggi kedudukan yang tak boleh nak lawan, 2 sebelum subuh. Pun 2 sebelum subuh ni tak boleh lawan dengan salatul witir. Baik, jadi maknanya sampaikan ulama sebut, solat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW walaupun Nabi dalam perjalanan perang sekalipun, ialah solat sunat subuh, salatul witir, salatul tahajud. Dan sehingga ulama menyatakan sesiapa yang ada meninggalkan solat dalam tempoh yang begitu lama, tahun 2 tahun yang dia tinggal tu, kemudian dia kena qada balik. Sebab dulu-dulu zaman-zaman muda dululah dia nak qada balik, maka dia tidak dibenarkan untuk mengerjakan apa-apa pun solat sunat, melainkan 2, ya, iaitu solat sunat subuh, salatul witir. Solat sunat yang lain namanya duha, namanya tahajud, namanya tarawih, semua tidak dibenarkan. Dia kena qada solat. Sebab itu hutang yang wajib dia buat, ya. Baik. Jap ya. Tapi jadi di sini kalau boleh saya rumuskan 10 ke 12. Jadi ada ulama kata begini. Mungkin yang tepatnya ialah solat rawatib ni dia 10 rakaat je, sebab ada hadis lain riwayat daripada Ibn Umar. Ibn Umar radhiyallahu anhu menyatakan Nabi SAW solat rawatib sebanyak 10 rakaat. Habis tu bagaimana pula hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha yang menyatakan 12 rakaat. Jadi kata ulama 10 rakaat tu rawatib,
Manakala riwayat Ummu Habibah radhiyallahu anha tu ialah 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur tu, 2 rawatib, 2 lagi salat sunat tambahan yang dipanggil sebagai salat sunat mutlaq. Maka siapa yang buat 12 rakaat itu yang terbaik. Siapa yang buat 10 rakaat insya-Allah itu sudah memadai. Kalau saya ni semuanya okey lagi lah. Yang payah nak buat ialah salat sunat sebelum zuhur dan juga selepas zuhur. Tama-tama duduk kat rumah. Kalau di surau kita boleh buat lagi lah. Dia punya zud dan lain, tapi di rumah ya Allah waktu zuhur penat mengantuk, kita nak salat sunat sebelum dan selepas, cukup mencabar. Jarang-jarang dia buat. Tapi kalau selepas maghrib insya-Allah ada kekuatan. Paling mudah lah saya rasa lepas maghrib sebelum subuh ni paling mudah lah. Lepas isyak ni kadang-kadang ada gangguan sedikit. Wallahualam. Okey, baik. Saya berhenti di sini. Kalau ada sebarang soalan sebelum kita tutup, kita buka insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan tentang beberapa isu tentang solat sunat tadi. Banyaklah ilmu baru yang ataupun ilmu yang sedia ada yang telah kita dapat lah hari ni kan. Okey, sebelum kita tutup, saya buka lagi sekali lah soalan. Kalau ada cikgu, sahabat-sahabat yang ada soalan lagi. Satu lagi ya Ustaz, kalau ada. Okey, tak apa. Ada soalan ke? Selingan tu boleh tengok dekat dalam ruangan chat tu, Ustaz Zul ada masukkan rahsia di sebalik nama tu. Boleh baca ya Ustaz dalam tu nanti? Klik je tak? Klik je boleh baca. Ada nama kita dalam tu boleh dah tengok. Sebab nama Nursiah tu nama yang special, jarang orang ada. Sebab tu saya share tu. Okey, ada soalan lagi tak? Tak ada kan? Masing-masing dah nak siapkan makanan untuk suami balik masjid ni. Allah Akbar, makan malam-malam. Kot lah, kot ada. Tapi kami ni ramai yang tengah berdiet ni. Okey. Diet insya-Allah, diet. Masya-Allah. Okey, sebelum akhir biasanya kami akan berdoa lah. Kami akan berdoa bersama-sama. Jadi hari ni kami mengharapkan supaya Ustaz dapat lead lah doa Rabitah ke, doa lah apa-apa doa yang lebih baik. Ustaz lebih arif lagi. Sebagai penutup lah untuk usrah kita pada malam ni. Boleh Ustaz? Okey, insya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat-ta'wil. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, cuma last buku Ustaz tu kalau ada siapa-siapa nak beli boleh maklumkanlah sama ada kepada Ustaz ke saya. Melalui saya pun boleh juga, nanti saya akan boleh order lah daripada Ustaz. Yang tadi tu Ustaz tunjuk kulit baru warna coklat, yang dalam poster tu kulit lama kan Ustaz, warna biru. Okay, siapa-siapa yang kalau rasa nak beli, berminat nak beli, boleh beritahu lah pada saya akan cuba order lah daripada Ustaz. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustaz Zul. InsyaAllah kalau ada masa, ruang, peluang dan diizinkan oleh Allah, kita akan jemput lagi lah. Mungkin untuk tajuk yang lain dan sebagainya. Boleh Ustaz? Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak. Okay, dan terima kasih Ustaz sebab tolong rekodkan malam ni, nanti share link tak? InsyaAllah. Okay. Itu saja. Wallahualam. Kita jumpa lagi dalam usrah pada minggu hadapan kepada rakan-rakan dan sahabat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama.